Okey, hai. Assalamualaikum. Okey, hari ni cikgu akan ajar topik baru berkaitan dengan 1.5 cukai barangan dan perkhidmatan. Okey, baik. Dalam cukai barangan perkhidmatan, kita akan tengok pengenalan mengenai Sales and Service Tax SST dan juga Value Added Tax atau dekat kat Malaysia ni kita kenali sebagai GST, Good Service Tax. Okay, nah. Okey, dan ini adalah topik yang terakhir lah, subtopik terakhir dalam bab 1. Okey, baik. Pengenalan. Okey, pengenalan. Cukai ini adalah bayaran yang telah dikenakan kerajaan terhadap individu atau syarikat bagi menjanakan pendapatan. Jadi untuk cukai ini, cukai kat Malaysia terdapat dua, iaitu ada dua jenis, iaitu cukai langsung dan juga cukai tak langsung. Kalau cukai langsung, dia merupakan cukai yang dibayar secara langsung kepada kerajaan. Contohnya cukai pendapatan ataupun cukai keuntungan hartanah, cukai syarikat dan lain-lain lagi lah yang kamu tahu. Okey, kalau cukai tak langsung adalah cukai yang tidak dibayar terus kepada kerajaan. Okey, contohnya adalah cukai perkhidmatan. Yang membezakan adalah cukai tak langsung dan juga cukai langsung. Okey, kalau kamu tengok dekat diagram ini, cukai secara langsung, dia tak ada orang tengah tau kat sini. Kita akan bayar direct. Biasanya cukai kita akan bayar kepada kerajaan menerusi agensi LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, kat situlah orang kutip cukai. Okey, kalau cukai tak langsung, biasanya kita kat sini, kita akan ada orang tengah. Kita akan bayar cukai dekat orang tengah ini dan orang tengah ini akan membayar cukai kamu kepada pihak kerajaan. Untuk topik ini, kita akan tengok ialah cukai secara tidak langsung. Okey. Kita fokus more kepada cukai secara tidak langsung. Okey, kalau kita tengok cukai kat Malaysia ni dia ada dua sahaja, iaitu SST dan juga GST. Okey, GST yang pertama, GST 1.0 diperkenalkan pada 1970 yang mana cukai jualannya 10% dan juga perkhidmatannya 6%. Okey, tapi pada tahun April 2015 telah diubahkan kepada GST, iaitu Good Service and Tax, yang mana mengenakan cukai jualan sebanyak 6%. Tiada cukai perkhidmatan. Okey, nanti kita akan tengok why cukai perkhidmatan tak ada. Okey, seterusnya pada tahun 2018 dia kembali kepada SST. Di mana cukai jualan 5% ataupun 10% dan cukai perkhidmatannya 6%. Okey, apa yang membezakan SST dan juga GST? Okey, kita tengok kat sini. Okey, pada muka surat 3. Pada muka surat 3 pada gambar raja ini, kita ada SST dan juga GST. Okey, cuba kamu tengok. Ini kalau untuk SST dan juga ST yang berwarna ini adalah peringkat-peringkat yang dibayarlah. Ini peringkat kilang. Kilang ni akan bayar berapa kalau nak keluarkan produk. Pemborong lain, peniaga lain, pengguna pula lain. Tapi kalau untuk pembayaran cukai bagi SST yang pertama, SST ni kan, kalau kamu perasan SST hanya dikenakan kepada pengilang sahaja. Kilang sahaja akan dikenakan SST, manakala GST akan dikenakan oleh pada semua peringkat. Pengilang pun kena, pemborong pun kena,
peniaga pun kena. Dan pengguna pun akan dikenakan GST. So, apabila kita tengok balik nilai SST dan GST, okay, SST kita akan dapat lebih banyak, GST akan mendapat lebih banyak keuntungan apabila kita lamsamkan pada setiap peringkat. Okey, peringkat ni, peringkat pengilang, tambah pemborong, tambah peniaga, tambah pengguna, kita akan dapatlah sekali RM28.50. Manakala SST hanya dikenakan pada pengilang, kita akan dapat RM10.60. Nah. So sebenarnya daripada sini, okey, SST, GST lebih mendatangkan keuntungan kepada sistem percerkaian kerajaan berbanding SST. Okey nah. Sebab itulah dalam masa yang sama, semasa dilaksanakan GST, kita tak kutip pun cukai, kita tak kutip pun dengan banyak cukai perkhidmatan, kita akan kira sekali. Sebab apa? Pada setiap peringkat ini, semuanya dikenakan cukai. Okay. Okey, contoh. Okey, seterusnya adalah mengenai GST. Itu adalah SST. Ini GST pula. Kalau GST ialah sejenis cukai penggunaan yang dikenakan ke atas apa sahaja nilai yang telah ditambah kepada suatu produk. Okey, GST ni dikatakan sebagai neutral terhadap bilangan aliran di antara pembuat dan juga pengguna akhir. Di sebuah negara yang mengenakan VAT ataupun kita panggil GST, peniaga kumpul cukai berdasarkan jualan mereka dan bayar kepada pembekalnya. Okey, ini adalah contoh VAT dikenakan berasaskan kadar cukai 10%. Okey, ini contoh. Okey. Ini contoh, katakan cukai dibayar sebanyak 10%. Okey, 10% kan. Okey, jadi RM1 kita darabkan dengan 10%, kita akan dapat 10 sen. Jadi jualan yang melibatkan VAT ataupun GST adalah RM1.10. Dekat sinilah RM1.10. Setiap harga asalan, contoh cikgu buka kalkulator. Okey, katakan petani ni dia jual dia punya kobeh RM1. RM1. Lepas tu daripada RM1 ni 10% dia akan ambil sebagai cukai. Okey, jadi 10%. So 0.1. 10 sen lah. Jadi 10 sen ni adalah GST. Jadi nilai yang perlu petani itu bayar adalah sebanyak RM1.10. Jadi cukai yang dikenakan bagi peringkat petani di sini, cukai bersih ialah sebanyak 10 sen. Jadi apabila daripada petani, ini bukan kobeh, ni kapas, ya Allah. Okay, daripada peringkat petani, daripada kapas ni dia bekalkan, dia pergi kepada pengusaha. Pengusaha ni dia buat kain. Okey, so apa yang berlaku dekat pengusaha? Ya, katakan pengusaha keluarkan sebanyak 1 meter RM5. RM5. So daripada RM5 tu dia akan darab 10% untuk mendapatkan jualan VAT-nya. Untuk mendapatkan VAT kasar, nilai cukainya. So RM5 darab 10%, kita akan dapat 50 sen. So jualan kasar bagi
pengusaha adalah RM5.50. Kita punya cukai adalah 50 sen. So jadi bila kita nak dapatkan VAT bersih ni, kita akan ambil balik VAT kasar yang kita dapat tadi sebelum ni, iaitu daripada petani. Kita akan duduk kat sini kan, 10 sen. So kita akan tolakkan dengan VAT yang telah dibayar oleh pihak petani ni. 10 sen ni kita dapat daripada yang sebelum ni. So 50 sen tolak 10 sen, jadi pengusaha hanya membayar 40 sen sahaja. Okay, nah. Saya nak warna apa ni? Okey, ini the final lah. Final dia. 40 sen sahaja VAT yang telah dibayar oleh pengusaha. Okey, seterusnya. Okey, daripada pengusaha kita akan pergi kepada kilang. Okey, kilang ni dia buat baju. Okey, dia beli kain daripada pengusaha kain. So daripada tu dia buat baju. Katakanlah dia buat baju dengan harga satu helai RM12. So berapa cukai yang akan dikenakan? 10% kan. Jadi cukainya adalah RM1.20. Jadi jualan dia termasuk teks adalah RM13.20. Okay, nah? So macam mana kita nak kira cukai bersih bagi pengilang? Okey, kita akan kira dengan ni lah. Okey, kita kena tolak dulu dengan nilai cukai yang kita dapat sebelum ni, iaitu daripada pengusaha. Ya. Sebab apa kita tolak? Sebab nilai 50 sen ini telah dibayar oleh pihak pengusaha. Nampak tak GST? Walaupun dikenakan bagi peringkat, bagi semua peringkat, tapi GST yang dikenakan adalah kelompok itu sahaja. So, apabila telah ditolak, RM1.2 tolak 50 sen, kita dapat 70 sen. Jadi cukai yang dikenakan untuk pengilang adalah 70 sen sahaja. Okay, next. Daripada kilang, dia akan pergi kepada tukang kedai. Kedai ni dia jual baju. Okey. Katakan kedai ini ingin menjual dengan kadar RM20. So, dengan RM20 itu, berapakah nilai cukainya yang dikenakan? Cukai yang dikenakan setelah didarabkan dengan 10%, cukai yang dikenakan adalah sebanyak RM2. Yes. Okay, jadi jumlah jualan adalah sebanyak RM22 termasuk cukai, termasuk teks. Okey, jadi macam mana kita nak kira GST, nilai GST bersih bagi pekedai? Okay, kita ambil balik nilai GST yang telah dibayar oleh pihak kilang, iaitu sebanyak salah. Kalkulum ni. Sebelah atas. Okey, iaitu sebanyak RM1.20. So, okey. So, dari situlah kita akan dapat nilai ataupun jumlah VAT bersih atau GST yang dikenakan oleh pihak kedai. Kita akan dapat sebanyak 80 sen apabila VAT kasar ditolakkan dengan VAT yang telah dibayar, iaitu RM1.20. Kat mana dapat RM1.20 ni? Daripada pekilang. So, kedai hanya bayar 80 sen sahaja. Nah, so bila kita nak dapatkan jumlah VAT ataupun jumlah GST bagi hasil jualan baju ini, kita akan tambahkan ke semua ini. 10 sen tambah 40 sen tambah 70 sen tambah 80 sen, kita akan dapat RM2. Okay, nah? Okay, sebab itulah kita punya bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak memperkenalkan GST. Dia cakap GST ini adalah cukai yang dikenakan untuk semua peringkat.
Maksudnya kat sini semua kena. Daripada peringkat petani iaitu pembekal yang asal tu daripada kain tak buat lagi sampai sebenarnya sehingga pembeli. Sepatutnya ada pembeli kat sini. Semua dikenakan cukai, tetapi cukai yang dikenakan adalah cukai yang berkenaan kelompok itu sahaja. Dia tak akan bayar cukai orang lain. Macam kamu nampak dekat sini bila cikgu highlightkan yang berwarna pink ni. Macam kamu nampak ni, kita akan tolak siap-siap cukai yang telah digunakan ataupun yang telah dibayar oleh golongan lain. And then end up kita akan dapatlah bilangan cukai untuk satu helai baju. Okay nah. Okay, contoh soalan. Okay, contoh soalan. Sepenuh hari perayaan, keluarga Naim telah menjamu selera di sebuah restoran bersama ahli keluarganya. Sekiranya bil untuk makanan mereka adalah RM120, hitung jumlah bayaran yang Naim patut bayar selepas dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Okey, baik. Okey, macam biasa selalunya bila nampak ayat penyelesaian masalah, cikgu suruh highlight dan keluarkan poin dia. Yang pertama dia cakap bil makanan adalah sebanyak RM120. Dan cukai yang yang dikenakan adalah 6%. Okey, kalau kamu selalu tengok resit apabila membeli, so tak ada masalah lah. Ini sebenarnya soalan dia sangat direct lah. So macam mana kita nak cari jumlah bayaran yang Naim patut bayar? Okey, senang sahaja. Mula-mula kita perlu cari step yang pertama. Perlu cari jumlah cukai yang kena bayar. Okey, jadi macam mana? Okey, bil makanan tadi RM120, kamu kena darabkan dengan 6%. Okey, ambil kalkulator. Tekan kalkulator. 120 darabkan dengan 6%. Cikgu dapat RM7.02. Okey, ni step pertama. Selesai. Okey. Seterusnya, kita akan campurkan bil makanan tadi, jumlah bil makanan tadi. Kita type jumlah lah kan di sana. Okey, jumlah bil makanan. Okey, kita akan tambah dengan jumlah cukai. Okey, berapa bil makanan yang kita dapat tadi? Sebanyak 120. RM120. Jadi kita tambahkan dengan cukai yang kita dapat tadi RM7.20. So ambil kalkulator kamu, 120 tambahkan dengan 7.2 ataupun RM7.20, kita akan dapat RM127.20. Jadi inilah jawapan dia. Senang sahaja. Step yang pertama, cari dulu cukai dia. Jumlah cukai yang kamu perlu bayar. Darab sahaja dengan bil darab dengan cukai perkhidmatan. Lepas tu hasil yang kamu dapat tambah balik dengan jumlah bil kamu. Jadi dapatlah jawapannya. Okay? Okey, ada lagi? Tak ada. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.